10,000, 10,800. Kami di Krian hanya RM2,400 untuk satu tapak kemah kanopi. Saya dia 20-20 siap ada lampu, plug point dan kipas. Krian mana? Apa dia? Krian Kelantan ke kan? Bukan Kubang Krian, anak Bawan. Krian Perak. Oh, okey, Perak. Okey. Perak. Okey, macam mana kami di peringkat ahli majlis kami buat? Okey, sebelum ni pihak PBT yang organisekan Expo Aidilfitri ni, Expo Raya. Okey, kali ni kita cadang, kita buat sepakat untuk diswastakan bagi penganjur. Kita bagilah peluang kawan-kawan kita buat cari makan sikit kan, orang-orang kita. Tapi kita kontrol. Macam mana kita kontrol? Kita kira berapa majlis nak. Okey, satu contoh di Expo Parit Buntang. Keputusan kita ambil, PBT nak hasil dia RM50,000. Okey, kita ambil RM50,000, kemudian kita keluarkan tender. Kita keluarkan tender, penganjur mesti debit harga berapa nak cas dekat peniaga. Harga shilling kita bagi RM3,000. Kita bagi RM3,000 harga shilling. So, you debate lah. Tahun lepas, majlis buat harga dia RM2,300. Majlis keuntungan tinggi, RM100,000 lebih. RM100,000, kurang lebih. Kali ni, majlis kurangkan keuntungan dia. Keuntungan dia daripada 100 tinggal 50. Dan dia tenderkan, siapa yang nak masuk tender, siapa yang paling bagi rendah. Harga shilling, RM3,000. Itu yang dikatakan Bawan dan Yani kawan-kawan semua. Ahli majlis kita kena main peranan. Kalau negeri kita perintah lah. Kalau dia perintah walaupun tak boleh nak kata apa lah. Sebab tu saya kata, macam mana dia Alustaq boleh jadi sampai RM15,000? Ahli majlis buat apa? Yang meluluskan RM15,000 tu ahli majlis. PBT tak ada kuasa, dia kena bawa dalam mesyuarat. Sir, aku agak-agak berlaku tak macam ni ya. Ahli majlis tu telah dijanjikan kita naikkan sikit, nanti korang dapat lah sikit lebih. Ke macam tu? Dia tak boleh dia macam tu Bawan. Sebab apa? Bila duit okey, contoh dia okey, katalah penganjur tu dia dapat ataupun penjaga dia akan masuk ke akaun PBT. PBT tak boleh keluarkan duit tu sewenang untuk bagi orang kata sagu hati dekat ahli majlis. Sebab dia dah masuk ke akaun PBT. Atau dapat bonus raya pula. Aku bagi bonus raya lah ahli majlis kata. Setakatlah kita dengar tak ada macam tu lah Bawan. Tapi minta maaf Bawan sahabat. Punca dia, kita maaf lah. Minta maaf. Kalau negara kita perintah, kita cakap negeri yang kita tawan lah. Kita perintah. Ahli majlis kita tak boleh main peranan. Saya bercakap sebab saya dah lakukan di PBT Krian. Orang terkejut Bawan. Saya bagi contoh. Expo Kuih Raya. PBT buat tahun lepas 850. Tapi bila kita bagi harga debit macam tu, tahun ni swasta buat hanya 700. Murah pada PBT. Anak Perak ahli majlis ke? Saya mantan Bawan. Oh, okey. Saya habis bulan-bulan 3 tadi. Kira dan selesai lah masalah Expo Raya dan bazar di Krian. Itu yang kami buat Bawan. Itu yang kita buat. Sebab apa? Kita nak PBT dapat duit dan kita nak penganjur-penganjur kita yang luar pun boleh cari makan. Dan yang penting penjajah kecil kita kena bela, kena jaga. Sebab tu contohnya macam Taiping pun heran macam mana kita boleh buat, Krian boleh buat. Dia kata ahli majlis ya. Pakatlah bagi letlok. Okey, takat tu dulu. Silakan kawan lain. Bing bing, bing bing. Ya, Abang Wan. Selamat pagi kepada semua. Jadi saya datang sini sebab saya ada satu topik di mana hari ini saya ada semalam saya ada dengar berita bahawa itu ROS dah lulus itu pindaan Perlembagaan Parti Bersatu. Yang termasuk yang melarang itu ahli Parlimen Bersatu daripada melanggar itu prinsip parti tersebut lah. Dan prinsip dan pendirian.
Jadi saya memang nak tengok lah kalau itu pindaan parti bersatu tu kalau ya akan mendatangkan itu keberkesanan kepada itu anak ahli parlimen bersatu tu. Sebab kita dah tahu dah bahawa anak ahli parlimen bersatu tu mereka menyokong PMX tapi tidak keluar parti bersatu. Sebelum itu pindaan perlembagaan bersatu tu kena dibuat. Dan sekarang ni itu pindaan perlembagaan bersatu tu tak kena diluluskan oleh RS lah. Bermaksudnya itu pindaan perlembagaan bersatu dah sah. Macam dah kena dikuasa. Jadi saya masih hairan tentang itu nasib anak ahli parlimen bersatu tu lah. Adakah itu mereka perlu kosong kerusi ke apakah? Tapi saya rasa ini adalah keputusan speaker, jadi saya rasa kita biar speaker membuat keputusan lah. Tapi saya masih hairan kalau itu mahkamah, kalau itu anak ahli parlimen bersatu tu mereka mungkin perlu fight di mahkamah lah. Aku rasa kalau ikutkan dia tidak terbabit yang 6 orang tu, sebab keputusan dia buat tu, sokongan dia buat sebelum berkuasa 1 April. Perlembagaan dia tu telah pun diluluskan bermula 1 April. Cuma bersatu aku rasa dia kan buat cara macam ini tahu. Dia tahu dah nak sabitkan orang yang telah menyokong PMX sebelum 1 April tak dekat. Kan sebab dia dah buat sokongan sebelum undang-undang tu ada. Sebelum undang tu dibuatkan, diluluskan. Jadi dia akan buat satu cara, iaitu dia akan buat satu surat edar kepada semua ahli parlimen dia untuk memberitahu kepada ahli parlimen sekarang ni sokongan kau, maknanya kau punya ni pendirian kau kan terhadap parti. Apakah kamu menyokong PMX atau menyokong parti? Dia akan hantar surat ini kepada semua ahli parlimen. Dan kalau ketika itu dia hantar kepada 6 orang ini dan 6 orang itu menjawab dia menyokong PMX, maka dia akan gunakan surat itu untuk mengatakan kepada speaker bahawa dah telah langgar perlembagaan parti. Tapi kalau dia ambil yang lama tu mungkin tak dekat. Jadi dia akan buat cara dia dengan mengeluarkan surat. Betul. Lepas pada 1 April ni dia akan buat satu surat, dia akan tanya pendirian setiap ahli parlimen. Pendirian dia menyokong PMX ataupun tidak. Yang terkini ya Bang Wan. Dia akan tanya pendirian terkini supaya dia nak perangkap 6 orang ni. Dia nak tengok apa jawapan 6 orang ni. Kalau 6 orang tu menjawab bahawa dia menyokong PMX, dia akan gunakan surat itu dan status terkini pengakuan orang itu untuk nak sabitkan mereka dengan undang baru. Tapi kalau aku jadi ahli parlimen 6, kalau aku yang terlibat dengan 6 orang tu, senang aja benda macam tu. Dia hantar surat, kau jangan jawab. Abaikan aku. Jangan jawab, abaikan saja. Katalah dia ambil tindakan kerana tidak menjawab. Itu tidak boleh mengosongkan kerusi. Sebab perlembagaan kau mengatakan kalau menyokong. Dia tak kata dia menyokong, dia tak jawab surat kau je. Dia abaikan je. Dan tak beri jawapan. Kau nak ambil tindakan apa? Paling kuat kau ambil tindakan, kau pecat. Bila kau pecat, tidak dia perlu kosongkan kerusi. Jadi, kena bijaklah 6 orang ni. Sebab aku tahu, plan bersatu dia akan buat macam tu. Dia tahu dah. Dia nak automatik, nak kosongkan tak boleh. Pasal orang ni dah nyatakan sokongan sebelum 1 April. Dia kena dapatkan satu pengakuan selepas 1 April, selepas undang-undang tu dibuat. Cara dia akan edarkan satu surat. Yang terkini, pendirian kau yang terkini sekarang ini. Dia nak tanya. Dan kalau 6 orang tu dapat surat tu, jangan jawablah. Abaikan aja. Kalau kau nak jawab juga boleh. Kau kata saya masih lagi ahli bersatu, tentulah saya sokong bersatu. Sekadar itu kau jawab. Jangan sentuh bahawa saya ahli bersatu tapi saya sokong PMX. Tak boleh. Tak boleh. Kau cakap macam tu je lah. Saya ahli bersatu, saya sokong bersatu. Jawab macam tu je lah. Mereka tak boleh jawab apa-apa. Kena bijaklah 6 orang ni. Jangan terperangkap dengan dia orang. Kalau tahu dah matlamat dia orang tu nak perangkapkan 6 orang ni supaya mereka kosongkan kerusi. Itu aja. Betul. Dia nak tanya pendirian yang terkini tu. Ya. Satu lagi benda ni akan membuktikan kepada orang bahawa kerajaan Madani ini kerajaan yang adil. Kita tak campur tangan. Bila kau mohon pindah perlembagaan, walaupun parti kau tu parti pembangkang, dan kita tahu pun matlamat kau tu buat nak untuk apa kau pindah, kan? Jadi tidak ada campur tangan kita. Tidak ada campur tangan kerajaan untuk menentukan ROS jangan lulus.
Jadi apa lagi kau nak? Aku rasa kalau kau jadi kerajaan, kau takkan lulus, takkan proses pun. Sebab kau tahu dah matlamat kau pindah tu kan. Jadi bagi ROS, dia luluskan. Sebab sebelum ini dia luluskan pindaan UMNO. Kan, dia pun dah luluskan UMNO. Jadi kalau bersatu buat, ikut syarat, cukup syarat, maka luluslah. Kau nak tuding jari pada kerajaan tak boleh. Kan? Dan bagi PMF pula, bagi kita tidak ada kesan apa-apa pun. Contohlah dia kat kuasakan arahan tu dan 6 orang ni terbabit. Kan? Tak memberi kesan kepada sokongan kepada PMX. Sebab tanpa 6 orang ni pun, kerajaan dah cukup kuat. Kan? 6 orang ni cuma bonus saja menyokong dia. Tak ada dia pun, kerajaan dah cukup kuat. Dia kan hampir 2/3 majoriti juga. Bawan lagi satu, kalau dia kata dia masih bersama dengan Bersatu, jikalau ada pengundian dalam parlimen, dia boleh undi, bukan siapa nak tahu. Betul. Kalau undi tu undi sulit. Nak undi sulit. Jadi konklusinya atas kebijaksanaan dia bimbing. Atas kebijaksanaan 6 orang ni. Jangan terperangkap. Kan, kau dah tahu dah matlamat dia pindah perlembagaan untuk nak kenakan diri kau. Jadi kau kena bijak lah. Betul Abawan. Jadi saya haraplah itu 6 ahli parlimen Bersatu tu mereka perlu berhati-hati dengan permainan parti mereka sendirilah. Yang sekarang ni nak berusaha nak menjatuhkan mereka daripada kerusi parlimen. Jadi